Hai, Assalamualaikum. Saya Umi Nur Ansyah binti Abdul Kudus A1742225 di bawah penyelia Dr. Izzah akan membentangkan sebuah slide yang bertajuk Kehebatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pengasas dinasti Muawiyah. Baiklah, objektif kajian saya adalah untuk meneliti peranan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pentadbiran sebelum menjadi khalifah. Seterusnya adalah untuk meneliti biografi Muawiyah bin Abu Sufyan serta menganalisis sumbangan Muawiyah dalam kerajaan Banu Umayyah itu sendiri. Manakala metod yang saya gunakan adalah mengenai kajian sejarah dan juga analisis kandungan. Menurut Ibn Katsir 2013, beliau menyatakan bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan telah dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang memegang tampuk kepimpinan dan juga ketelitian akal fikiran. Hal ini kerana ibunya sendiri yang bernama Hindun pernah berkahwin sebelum itu memberikan nilai tambah semasa membesarkan anaknya iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Baiklah, menurut Al-Madani juga ada menyebutkan bahawa satu riwayat dari Soleh Ibn Kaisan. Katanya suatu ketika beberapa pahlawan Arab telah terpandang Muawiyah. Pada ketika itu Muawiyah masih lagi kecil. Mereka mengatakan bahawa budak kecil ini iaitu Muawiyah suatu hari pasti akan menjadi pemimpin kaumnya. Hindu membalas, "Aku lebih rela mengisi kehilangannya jikalau dia tidak dapat memimpin keseluruhan bangsa." Baiklah, kita akan lihat kepada latar belakang Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sini ada dua pendapat yang mencatatkan bagaimana Muawiyah memeluk agama Islam. Di antaranya ialah yang pertama, Muawiyah memeluk Islam semasa peristiwa Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah bersama bapanya iaitu Abu Sufyan dan saudara lelakinya iaitu Yazid bin Abu Sufyan. Baiklah, yang kedua adalah Muawiyah memeluk Islam lebih awal sebelum terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Dicatatkan Muawiyah memeluk Islam ketika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah umrah al-Qada pada tahun ke-7 Hijrah dan menyembunyikan keislamannya daripada pengetahuan bapanya. Setelah memeluk Islam, maka Muawiyah dan keluarganya berpindah ke kota Madinah serta di sana Rasulullah mempersaudarakan hubungan Muawiyah dengan Al-Hutad bin Yazid al-Mujaishi. Muawiyah merupakan salah seorang daripada penulis wahyu ketika zaman Rasulullah di kalangan 16 orang penulis. Beliau juga terlibat dalam penulisan Al-Quran pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta berlakunya perang Yamamah yang telah menyebabkan tokohnya ramai penghafal Al-Quran, dan pada masa ini masih dikekalkan 7 jenis bacaan Quran. Muawiyah sekali lagi terlibat dalam penulisan Al-Quran setelah Khalifah Osman bin Affan memerintah supaya Al-Quran dibukukan dan digunakan dengan satu jenis bacaan sahaja. Muawiyah juga merupakan salah seorang perawi hadis yang di mana beliau telah meriwayatkan sebanyak 163 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lihat pula kepada biografi Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk pengetahuan semua, nama penuh beliau adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab al-Quraisy al-Umawi. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum hijrah dan beliau meninggal pada tahun 60 hijrah dalam usia 75 tahun dan meninggalkan wasiat melantai anaknya iaitu Yazid melalui sahabatnya iaitu Dahqa. Bapa beliau pula bernama Abu Sufyan Sakh bin Harb merupakan seorang pedagang yang kaya serta terkenal dan ternama di kalangan Quraisy. Namun ibu beliau juga bernama Hindun binti Utbah juga terkenal di kalangan Quraisy serta memainkan peranan penting dalam beberapa peperangan. Manakala dapat dilihat cara pelantikan sebagai khalifah bukanlah melalui persetujuan orang ramai, hanya penduduk negeri Syam sahaja yang bersetuju serta melalui penyerahan jawatan khalifah oleh Khalifah Hasan. Selain itu, beliau juga turut berkahwin dengan beberapa orang wanita iaitu yang pertama Maisun binti Bahdal al-Kalbiyah melahirkan Yazid. Seterusnya Fakitah binti Karazah lahirlah Abdurrahman dan Abdullah. Juga beliau berkahwin bersama Kanut binti Kazarah iaitu saudara Fakitah namun tiada anak.
Pada pendapat lain juga ada menyatakan bahawasanya Kanut binti Qarazah ni beliau tak sempat melahirkan anak kerana Kanut mengikuti Muawiyah keluar berperang menakluk Pulau Cyprus dan beliau juga syahid terbunuh di dalam ekspedisi ini. Dan yang terakhir iaitu beliau juga pernah berkahwin dengan Nailah binti Amarah Al-Kalbiyah. Maka lahirlah Ramlah, Hindun, Aisyah, Atika dan Safiyah. Kesemuanya adalah perempuan. Baiklah, kita lihat kepada sumbangan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau ini menyertai Rasulullah SAW bersama tentera Islam dalam perang Hunain dan juga perang Taif yang berlaku dalam tahun ke-8 Hijrah. Beliau adalah pemimpin armada laut pertama Muslim dalam sejarah Islam menentang kuasa Empayar Rom Byzantine di Kepulauan Laut Mediterranean dengan menakluki Pulau Cyprus dan juga Pulau Rhodes, dan juga merupakan pemimpin Islam pertama yang menjalankan misi mengepung kota Konstantinopel. Seterusnya, beliau juga mencabar kekuasaan Empayar Rom Byzantine di perairan Laut Asia dan juga Laut Marmara. Beliau turut memegang kekuasaan kekhalifahan Bani Umayyah selama 20 tahun manakala zaman kemakmuran dan umat Islam pada masa itu kembali bersatu padu. Selain itu, pada masa pemerintahan Muawiyah yang pertama, tahun itu dikenali sebagai Amul Jamaah, iaitu tahun kesatuan penyatuan umat Islam setelah lamanya berlaku konflik dan fitnah meminang dan juga peperangan di kalangan mereka. Beliau juga menyatukan semula umat Islam ketika itu zaman pertelegahan umat Islam yang berlaku dari zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Talib dengan memangku jawatan Khalifah setelah mendapatkan persetujuan dan bai'ah daripada Khalifah Hasan bin Ali. Baiklah, akhirnya adalah apa yang saya dapat rumuskan kajian ini adalah setelah diamati perjalanan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai seorang pemimpin, tidak wajar bagi sesetengah pihak yang membuat tuduhan yang menyatakan beliau pengkhianat umat Islam ketika itu, kerana beliau banyak berjasa dan memberi sumbangan terhadap kemajuan sejarah Islam. Malah menurut Ibnu Al-Arabi, beliau turut menyatakan bahawa peristiwa perselisihan antara Muawiyah dan Ali itu bukanlah perkara qat'i tetap di dalam agama, malah di dalam kerangka ijtihadiyah. Bukan itu sahaja, isu ini berlaku di dalam kalangan sahabat dan mereka berpecah menjadi dua kubu yang mana terbahagi kepada sahabat yang menyokong Ali dan juga puak yang menyokong Muawiyah. Malah hal ini dapat diselesaikan melalui peristiwa tahkim yang mana mereka bersepakat untuk mengangkat Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah dan akhirnya jawatan itu diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dapat dilihat bahawa pencapaian Muawiyah ini telah melampaui sahabat-sahabat yang berjasa dalam zamannya. Semoga dengan adanya kajian ini dapat membuka hati masyarakat di luar sana bahawa betapa pentingnya untuk seseorang itu mengetahui serta mengkaji dengan lebih mendalam mengenai tokoh Islam ini agar tidak mudah kecundang apabila mendengar kisah-kisah yang berunsur menghina, mengkritik, membenci seseorang tokoh itu. Sekian itu daripada saya. Terima kasih.